Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maisarah bersama ahli kumpulan saya iaitu Anis Syazana, Nurin Nazura, Huda Adila, Farah Zahida dan Maisarah akan membentangkan tajuk Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad, muka surat 167 hingga 173. Apakah itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir dari segi bahasa ialah berterusan atau berturutan. Dari segi istilah ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah. Syarat hadis mutawatir ialah yang pertama, hadis tersebut hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Ulama berbeza pendapat berkaitan had bilangan minimum perawi hadis mutawatir. Bilangan perawi yang ramai mencapai satu tahap mustahil pada adat mereka berpakat untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah. Yang ketiga, jumlah perawi seimbang pada setiap tabaqat peringkat sanad, iaitu daripada tabaqat yang pertama sehingga tabaqat yang terakhir. Yang keempat, perhabaran hadis hendaklah diterima melalui panca indera yang 5. Contohnya, seorang perawi berkata, kami dengar, sami'na, atau kami lihat, ra'aina. Pembahagian hadis mutawatir terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang sama dari segi lafaz dan makna. Sebagai contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, sesiapa yang sengaja mendustai aku, maka bersedialah untuk menempatkan dirinya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih 70 orang perawi dalam kalangan para sahabat dan diikuti bilangan yang sama atau lebih pada tabaqat yang lain. Seterusnya ialah mutawatir maknawi. Maksudnya, hadis mutawatir yang sama dari segi makna tetapi berbeza lafaznya. Sebagai contoh, hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, raf'al yadaini fi du'a. Hadis berkaitan hal ini diriwayatkan dengan berbagai-bagai lafaz sehingga ada yang mengatakan sampai 100 lafaz hadis. Semua lafaz ini menceritakan satu makna yang sama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Berbanding dengan mutawatir lafzi, hanya satu lafaz dan satu makna sahaja. Hukum beramal dengan hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, wajib beramal dan diterima sebagai hujah. Yang kedua, hadis mutawatir sabit secara qat'i, iaitu pasti. Dan yang ketiga, hadis mutawatir ialah ilmu daruri yang tidak boleh dipertikaikan. Penghujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu dururi, iaitu suatu keyakinan yang wajib diterima secara pasti, iaitu qat'i. Ia seumpama seorang yang telah menyaksikan sendiri sesuatu peristiwa yang tidak boleh dinafikannya. Justru, semua hadis mutawatir diterima tanpa perlu disoal selidik terlebih dahulu tentang kedudukan perawinya. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis ahad. Ulama hadis membuat pembahagian hadis berdasarkan bilangan sanad dan rantaian perawi hadis kepada dua, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Dari segi bahasa, ahad bermaksud satu, iaitu memberi makna apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dari segi istilah pula, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Pembahagian hadis ahad. Hadis ahad mengikut jalan periwayatan terbahagi kepada 3. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang ketiga, hadis gharib. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap peringkat tetapi tidak sampai had hadis mutawatir. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abdillah bin Amru bin As radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ilmu dengan cara mencabut ilmu daripada dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama sehingga apabila ketiadaan ulama, mereka melantik pemimpin daripada kalangan orang yang jahil. Hadis Aziz pengertiannya, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap peringkat. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Anas radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, daripada Anas radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia lebih mengasihi aku daripada kasih kepada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Hadis gharib pengertiannya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Innama a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa. Artinya, daripada Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Penghujahan hadis ahad. Hadis ahad memberi hukum secara nazari, iaitu ilmu yang perlu kepada penelitian dan pembuktian. Hadis ahad dari aspek penerimaan dan penolakannya terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, makbul, hadis yang diterima. Hukum hadis makbul adalah boleh dijadikan hujah dan beramal dengannya. Yang kedua, mardud, hadis yang ditolak. Hukum hadis mardud adalah tidak boleh dijadikan hujah. Tindakan untuk menggunakan ilmu hadis mutawatir dan hadis ahad sebagai panduan dalam kehidupan. Para ulama hadis telah menetapkan bahawa hadis mutawatir mengandungi maklumat yang tetap dan tidak boleh dianggap palsu. Manakala hadis ahad yang sahih dari segi sanad dan matan serta tidak bertentangan dengan akal, jamhur ulama memutuskan boleh beramal dengannya. Asas tersebut memberi panduan kepada umat Islam dalam kehidupan untuk bertindak mengikut syariat Islam. Seterusnya, hadis mutawatir. Sasaran dari segi individu ialah seseorang hendaklah hanya mempercayai dan menerima berita daripada sumber yang berotoriti seperti pihak kerajaan, polis dan pihak berwajib berbanding sumber berita daripada pihak lain. Dari segi masyarakat, setiap lapisan masyarakat hendaklah bersepakat dan bersama-sama dalam membuat keputusan supaya membuahkan hasil yang terbaik. Dari segi kerajaan perlu mengambil kira suara rakyat untuk membina negara yang maju dan makmur di bawah hidayah Allah. Seterusnya, hadis ahad. Dari segi individu ialah individu yang cerdik akan memastikan dan meneliti sesuatu maklumat yang diterima itu betul supaya tidak terjebak dalam penyebaran maklumat yang berunsurkan fitnah. Seterusnya, dari segi masyarakat, anggota masyarakat perlu mengelakkan diri daripada menjalani kehidupan yang berasingan daripada majoriti masyarakat. Selain itu, dari segi kerajaan, pihak kerajaan perlu mengambil langkah dan inisiatif menyatukan masyarakat yang berbeza agama dan kaum supaya mereka hidup aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih.